satu. Morning, Steve. Hey, okay, morning. So, selamat datang ke Teppanyaki minggu yang baru. So, three words to express my feeling adalah sangat grateful, bersyukur, then sangat happy dan sangat apa kita cakap expecting benda yang baik akan berlaku, okay? So sangat grateful, sangat bersyukur. Kenapa? Bersyukur because masih bernafas, masih boleh berada dekat Teppanyaki. Walaupun COVID semakin serius, Sifu harap semua kena jaga diri. Because memang ramai banyak case, Sifu nampak banyak case sekarang semakin serius. Sifu harap doa semua FBO kita kena jaga baik-baik. Okay, jaga baik-baik. Pastikan you cepat pergi dapatkan vaksin. Okay. So itu yang sangat bersyukurlah kita masih bersama di sini dan sangat penting. Sifu baru buat coaching last week dan juga semalam kita ada Teppanyaki International. So bila Sifu tengok balik selama inilah 24 tahun bersama Forever dan juga Sifu juga invest sebagai seorang investor lah. So memang kalau you bagi peluang Sifu pulang ke 24 tahun yang dulu, okay? Sifu masih akan pilih Forever because sehingga ke setakat hari ini Sifu tak nampak apa-apa satu bisnes yang boleh beri pulangan yang begitu besar. Okay, kalau berbanding dengan Forever memang tak ada. Sifu boleh kata dan Sifu baru tengok balik ini buku. Ini buku yang pertama Sifu baca selepas join Forever, Think and Grow Rich. Dan Sifu manage dapat ini edisi bahasa Melayu. Bagi anda yang you tak erti bahasa Inggeris banyak, tak apa, you boleh beli ini. Ini sudah translate ke bahasa Malaysia. So you boleh baca buku ini. Ini buku sangat penting lah. So kalau Sifu baca buku ini, sebenarnya Sifu guna 3 hari saja. Okay, Sifu baca habis ini buku dan Sifu sudah jimat 20 tahun. Okay, ini buku penulis dia nama Napoleon Hill. Okay, jangan salah beli Napoleon Hill. Okay, Napoleon Hill yang tulis buku ini dan beliau guna 20 tahun. 20 tahun because ada seorang jutawan yang pesan dia untuk buat kajian dan tulis buku ini. So dia guna 20 tahun untuk mengikuti lebih daripada 100 orang jutawan dan inilah kesimpulan daripada 20 tahun. So kalau you baca buku ini, you sudah jimat 20 tahun dan you dapati kalau kita nak kaya sebenarnya dia punya rahsia ini saja. Nampak ini? Think and grow rich. Maksudnya kalau hari ini you nak jadi kaya, dia punya keyword adalah think. Okay? You mesti kena berfikir. Berfikir berimpian kita cakap. Kalau dalam bahasa Melayu yang lebih tepat adalah berimpian. You mesti berani untuk impian. Okay? Impian pun kena betul tau. Ada orang dia think, because think dia tak susah. Sebenarnya think itu tak susah. Semua orang pun boleh impian, semua orang pun boleh fikir. Tapi yang masalah dia adalah ada orang dia salah fikir. Dia salah fikir. Kenapa? Dia fikir apa yang dia sudah ada. Itu yang pelik. Walaupun dia tak negatif, dia positif juga, tapi dia fikir apa yang dia sudah ada. Contoh you sudah buat 5 cc. Tapi you masih fikir 5 cc saja. You tak fikir 10 cc. You tak fikir 20 cc. You tak fikir 100 cc. Itu sebab walaupun you think, tapi you won't grow rich. You tak akan jadi kaya. You kalau nak kaya, kita kata think. Think keyword di sini adalah you kena fikir benda yang anda belum capai. Bukan fikir apa yang you sudah capai. Bila you capai 5 cc, you fikir you nak score A. So bila you sudah capai score A, you fikir you nak score A+. Bila you sudah capai A+, okay, you kalau fikir lagi A+, maksudnya you sudah tak ikut ini.
You sudah salah dari segi think itu tau. Itu think adalah think something yang you belum capai. You belum capai lagi. Itu yang penting. Itu sebab kita ada gear 1 sampai gear 10. Kenapa you asyik dekat gear 1 think? Gear 1 saja. You bila capai gear 1, you kena move on. 2, 3, 4 sampai you capai itu apa impian yang lebih besar. Faham tak? Ini adalah apa kita cakap nilai yang paling penting dari buku ini, dan dari 100 orang jutawan yang Napoleon Hill kaji, so mereka datang dari latar belakang yang berlainan. You jangan ingat ini jutawan semua sama, mesti apa akademik dia mesti tinggi, mesti pandai cakap, mesti pandai buat sales, mesti apa semualah mesti handsome ke apa ke. You fikir sebenarnya dia bukan tau, dia bukan. So kesimpulan dari buku ini adalah apa? Adalah mereka hanya ada satu saja kriteria yang sama, iaitu mereka ada goal setting yang besar. Mereka ada apa maklumat yang sangat besar. Itu yang mereka think lah. Maklumat maksudnya benda yang you belum capai. Okay? So dari buku ini you boleh belajar first thing Sifu belajar dalam buku ini adalah bagaimana kita buat goal setting. Dan Sifu pun juga guna 20 tahun 20 tahun untuk buat tapi Sifu bukan tulis buku 20 tahun. Sifu guna 20 tahun untuk buat satu benda yang sama, dan Sifu buktikan benda ini work. Dan akhirnya you dapat ini buku. 1 juta bukan wang dia tak sama dengan Think and Grow Rich, because dia lebih spesifik kepada satu bisnes saja. Okay, dia bukan kaji ratus-ratus orang. Dan di belakang you boleh jumpa semua testimoni yang digelar jutawan. Mereka adalah dengan satu platform yang sama. Okay, so di sini Sifu nak share sangat penting. Kenapa you kena think jauh, bukan think dekat. Ada orang dia think, dia bila you pagi dia pulang fikir, dia fikir dekat saja. You panggil dia buat satu kerja, dia mau tahu apa hasil dia. Apa result dia. Okay, sebenarnya dekat Forever Living kita bukan sprinting, kita bukan baru Olimpik habis, kita bukan 100 meter. Ini bisnes adalah maraton. Okay, bila maraton kita kena tengok jauh tau. You jangan terus betul tak? You tak ada strategi. So bila you tak ada strategi, you mau cepat. Bila you mau cepat, you salah guna langkah tau. Ada orang, kenapa ramai orang dekat Malaysia, dia suka bagi money game. Dia bagi buat money game, buat pairing. Macam-macam lah. Buat apa investment ke apa ke. Okay. Itu sebab mereka ingat MLM adalah sprinting. 100 meter. Dia ingat macam itu. Lepas tu dia bawa-bawa, kenapa? 2 tahun, 3 tahun dia tukar company. Dia bagi company lain. So 2-3 tahun dia tukar satu company lagi. Kalau 5 tahun dia bagi 3 company. Okay, itu adalah masalah orang yang tak faham. Dia tak faham MLM bukan 100 meter. MLM adalah satu maraton. Okay, you kena think jauh. Okay, bukan think dekat. Bukan think I buat ini, I mau dapat ini. Itu sebab ramai orang dia susah nak berjaya dalam bisnes ini. Siapa di sini Sifu nak tahu siapa di sini hari ini you adalah investor. Maksudnya you sudah mula melabur amanah saham, sudah mula melabur unit trust, sudah mula melabur saham, sudah mula melabur property, sudah melabur emas, macam-macam lah. Apa saja pelaburan. Siapa di sini you sudah adalah pelabur, you letak mi. Sifu nak tengok, you letak mi. Ada tak? Sudah mula melabur property ke, emas ke, apa, macam-macam lah. Amanah saham ke, ada. Sifu nak tengok siapa yang sudah mula jadi pelabur, you letak mi. Okay, Sifu nak tengok. Okay, thank you. Okay. So tengok, okay. Sifu nak tanya semua yang letak mi di sini yang sudah mula jadi pelabur. Okay. Boleh ke you melabur, you terus mau nampak hasil dia? Boleh tak? Okay. Tak kira apalah, saham ke, unit trust ke, property ke, emas ke, boleh ke you terus labur? Lepas 1 minggu you cakap I mau untung wang punya. Ada tak? Boleh tak? Sifu nak tanya. Tak boleh, betul tak?
Okay, kalau you belum labur lagi, you bukan lagi investor, okay, you kena tengok orang yang tadi, yang ini orang sudah mula melabur. You tengok apa jawapan mereka. Okay, mereka buat pelaburan sebenarnya mereka adalah tengok benda yang jauh tau. Mereka tengok mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, I boleh dapat return. I boleh dapat hasil. Kita perlu masa untuk grow. Yes, very good. Okay. Kita think jauh, kita biar dia grow rich, dia akan grow nanti. Okay. Itu sebab kalau you tak ada apa fikiran macam ini, sebenarnya you susah nak jadi investor. Susah. You susah mau jadi investor. Kenapa? Because semua investor kena ada itu kesabaran. Okay. Tapi yang sifu pelik apa tau? Yang sifu pelik, semua investor yang ini, yang dia boleh fikir bila invest rumah, invest emas, invest saham, dia boleh fikir jauh. Tapi dekat forever living dia tak boleh fikir jauh. Dia rasa forever living, I cuba 1 minggu. Kalau 1 minggu I tak berjaya, I putus asa. Okay, I berhenti. You nampak tak? Itulah masalah dia. Dan you kena faham tau, bila kita buat dalam forever living, kita adalah satu bisnes yang bina rangkaian. Bila bisnes bina rangkaian, dia mesti ambil masa. Dan sifu nak bagi tahu you sangat-sangat berbaloi. Okay? Sifu bagi tahu you satu contoh. Okay? Sifu bagi buat Philippines. Okay? Sifu mula-mula 3 tahun yang dulu, sifu bagi buat Philippines. Okay? Masa itu sifu tak tahu guna Zoom. Semua pun tak tahu. Sifu hanya beli satu tambang flight. Sifu terbang sampai ke Filipina. Sifu duduk dalam hotel Filipina. Sifu panggil downline, jemput kawan, sifu buat offline. Macam ini buat. Okay? Setiap trip sifu pergi Filipina, sifu pergi bersama Simu. So kita 2 orang pergi. Setiap kali trip dia akan ambil kos 5,000. At least sekurang-kurangnya 5,000 ke atas. Okay? So sifu nak tanya you orang, bila sifu pergi Filipina, bolehkah sifu belanja 5,000 pergi sana, untung balik 10,000 terus balik? Boleh tak? Siapa rasa boleh, Mia? You letak yes. You rasa tak boleh, you letak no. Tengok you orang faham ke tak faham. Siapa rasa sifu pergi Filipina terus belanja 5,000 pergi sana terus untung 10,000 balik? Kalau you rasa betul boleh, you letak yes. Kalau tak boleh, you letak no. Okay, nampak? You orang kena faham. So sifu pergi sana, pergi balik, pergi balik, memang tak buat untung dia. Okay, you orang sangat hairan sifu pergi mana? Tak ada untung. Kita pergi sana, kita sumbang. Kita bagi sumbang. Kita macam invest tau. Kita macam invest dekat emas, invest dekat property. Kita tunggu itu emas naik. Kita tunggu itu property naik. Faham tak? So kita buat benda macam ni. Okay? So sifu pergi balik 3 tahun. 3 tahun. So selama 3 tahun ini sifu pergi balik lebih kurang dalam 10 kali lah. Sifu tak betul-betul kira because sifu tak kira pun. Okay? Lebih kurang dalam 10 tahun. 10 kali pergi balik. So berapa sifu sudah belanja? Okay. Mari. Berapa sifu sudah? Ini matematik semua okey tak? Kalau 1 kali bagi 5,000, 10 kali bagi berapa sifu belanja? Okay. Yes, very good. Yes. At least matematik you tak pulang bagi you guru matematik. Yes. 50,000. Okay, sifu invest. So kalau 50,000, sifu nak tanya kamu. Dekat Malaysia, you boleh buat apa? You boleh invest apa? 50,000. Okay, sebenarnya 50,000 I tak tahulah. You mau invest apa pun tak boleh lah. You mau invest emas pun baru berapa kg you boleh dapat. Sikit saja. Okay, you mau invest unit trust pun sikit saja you boleh dapat. Kalau invest property lagi teruk. You boleh beli because 50,000 hanya cukup anda bayar down payment untuk property yang 500,000. 500,000. Okay, you keluar 10%. You pinjam bank 450,000. Okay, you make 50,000. You hanya boleh beli property yang 500,000 saja dekat Malaysia.
kalau dekat Kuala Lumpur, you boleh dapat satu apartment saja. Satu apartment yang, ayo, sekarang apartment pun susah mau dapat 500,000. Sifu beli sekarang, apartment sekurang-kurangnya pun 800,000, 900,000 Sifu beli KL. Okay? So, 500,000 I tak tahu you mau beli apa. Betul tak? So, you tengok. Investment, kalau you invest benda ini, berapa you boleh dapat balik? You tak ada untung pun. You kena bayar interest bank. Setiap bulan ansuran you kena bayar lagi. Dan you dapat punya rental pun tak cukup untuk cover you punya installment. So maksudnya, you kalau boleh tahan, you boleh melabur. Macam ini pun you boleh melabur property, takkan you tak boleh nampak forever. So Sifu bagi tahu you, okay? Sifu share to you one thing. Okay, you tengok. Ini adalah bank bank account Sifu dekat Filipina. Nampak? Tengok jelas-jelas So 3 tahun, okay, Sifu melabur di sana. So sampai hari ini Sifu tak sentuh ini wang So sampai hari ini dia sudah generate lebih daripada 712,000 peso, okay, dari Filipina. Dan setiap bulan you tengok sekarang mula-mula tak ada income you jangan ingat kita start bulan first sudah income. No. Sekarang kita generate income setiap bulan dalam 60,000, 111,000. Okay, you fikirkan okay, peso kalau tukar ke kalau peso kita tukar ke ringgit Malaysia sangat senang. Okay, you hanya perlu tolak 10 di belakang. Maksudnya ini dalam 6,000, ini dalam 11,000. Okay, you bayangkan setiap bulan Jun, bulan Julai, okay, forever bayar kita 11,000, 6,000, okay? You tahu tak? Dengan ini ini income hasil pulangan setiap bulan dari forever, dia macam apa tahu? Dia macam kita tak mau cakap 11,000 Sifu cakap 6,000 cukup Kalau setiap bulan Sifu dapat yang paling rendah 6,000 setiap bulan. Okay, bayar kepada Sifu. Ini adalah bersamaan dengan Sifu ada satu property dekat Filipina yang bernilai 1.2 juta. Dengar baik-baik 1.2 juta punya property baru Sifu boleh ambil sewa 6,000 setiap bulan. Okay, Sifu nak tanya you orang dengan invest 50,000, okay, pergi Filipina 10 kali dalam 3 tahun. Selepas 3 tahun, you macam ada satu bungalow. Satu bungalow atau penthouse yang bernilai 1.2 juta duduk dekat Filipina. Okay? Siapa mau? Tulis me. Siapa mau? You tulis me. Because you orang tak nampak punya. Kalau Sifu tak tunjuk you susah nak fikir macam mana boleh think and grow rich. You tak ada idea tau. Macam mana boleh think and grow rich? You buat kerja, you mau terus dapat hasil. You mau terus hasil. You tak akan ada satu property 1.2 million dekat Filipina setiap bulan bayar kamu 6,000. 6,000. Okay, Sifu bagi tahu you bukan satu negara saja. 20 negara yang bayar Sifu setiap bulan. Yang you tengok Sifu punya income dekat Malaysia saja. Nampak Sifu punya income di satu dunia. Sifu bagi tahu you memang gila tau. Kenapa you kena think? Kenapa you kena think jauh? Sifu bukan think dekat tau. Kalau think dekat Sifu tak pergi Filipina. Betul tak? Kenapa mau belanja wang? Kenapa mau belanja wang 5,000? Terbang sampai sana apa pun tak ada. Biar dia bertelur sana. Kita takut loh, takut. Because kenapa? Because you tak ada thinking. Kalau you tak ada thinking, memang you tak pergi. Sifu bagi tahu, kalau you tak ada thinking, you tak pernah think and grow rich, you tak akan pergi buat. Macam Malay market pun sama. Kalau you baca buku 1 juta bukan wang, di Malaysia, tak ada seorang FBO pun yang berani nak mulakan satu pasaran baru. Yang you tak tahu hasil lagi. Tak tahu. You tak tahu bolehkah ini boleh datang ke hasil. Okay? Tapi Sifu buat apa? Sifu think. Sifu think mesti meletup ini bisnes. Walaupun belum meletup, Sifu think mesti meletup. Mesti ramai jutawan akan lahir. Kita punya Malay dekat Malaysia mesti ramai akan jadi jutawan. Sifu fikir dulu walaupun belum ada.
Okay? Because Sifu nampak Muslim di Senegal jutawan, Muslim di Turki jutawan, Muslim di Dubai jutawan. Takkan Muslim dekat Malaysia tak boleh jutawan dengan forever, betul tak? Itu yang Sifu fikir. Lepas itu Sifu buat. Sifu buat, semua orang tengok saja. Mereka tak mau buat, mereka tengok saja. Sifu gagal one time, first time gagal, second time pun gagal. Mereka lagi ketawa. Sudah cakap lah Desmond, tak boleh buat market ini. Okay? Tapi Sifu cakap ini adalah satu investment yang maraton. Dia bukan 100 meter. Okay? You kena bertahan. You kena bersabar. So Sifu invest sampai hari ini. You tengok. Okay, 10 tahun. Okay, Sifu boleh keluar satu buku yang dalam bahasa Malaysia. 1 juta bukan wang. Dalam ini semua adalah leader-leader kita Malay yang sudah digelar jutawan. Ada 20 orang di belakang. You boleh nampak dengan jelas. Okay, so itulah Sifu nak highlight pada pagi ini. Sifu nak bagi tahu kamu semua di sini. Kalau you masih tak yakin lagi, you tak percaya lagi, okay, inilah satu buku yang akan ubah kehidupan kamu. Atau you mau tengok, you boleh tengok ini. Ini lagi jelas. Ini adalah kisah benar. Kisah benar dengan platform Forever Living. Bagaimana you boleh jadi seorang jutawan. Okay? So ini adalah antara sharing. Sifu hari ini ambil masa panjang untuk sharing. Because sudah lama Sifu tak buat coaching dekat Teppanyaki. Dan hari ini tiba-tiba Sifu fikir adanya perlu Sifu coaching supaya anda semua faham. Jangan senang putus asa. Okay, you kena bertahan. You kena buat forever macam satu investment. Macam you invest emas, invest property, sama saja. Okay, dan ini return Sifu janji, Sifu jamin pulangan dari forever lebih banyak kali ganda daripada apa yang invest dekat emas, invest dekat property, invest dekat amanah saham. Okay, so ini saja yang Sifu nak sharing hari ini. So lepas tu I buka pentas kepada FBO kita yang sharing. You boleh sharing good news. You boleh sharing apa yang you belajar dekat hari ini, atau you belajar dengan buku Sifu 1 juta bukan wang. Okay? Yes. So first, Sifu nak jemput Dean Joseph. Yes, Dean Joseph. Alright, hi Sifu. Selamat pagi. Masya Allah. Okay, Assalamualaikum semua FBO, kawan-kawan, rakan-rakan semua. Saya doakan semua tuan-tuan dan puan dalam keadaan sihat dan sentiasa dimudahkan urusan insyaAllah. So thank you Sifu, ilmu pagi ini memang amazing. Dia buat kita nampak lebih jauh dengan hala tuju kita di Forever Living. Sebab Sifu, sebab sebenarnya saya pun banyak macam kenalan, prospek atau yang macam kawan-kawan lah saya ajak dalam bisnes. Dia orang lebih prefer pergi saham dong, sampai dong boleh cakap guru saham, guru ini kau follow guru ini untuk saham-saham. Jadi saya tanya, apa result kau sudah start kah? Belum, saya tidak modal. Maksudnya yang saya faham dari yang Sifu selalu bagi tahu 4 quadrant tu, actually sebelum investment kita kena buat duit. Selalu saya ingat ayat Sifu tu, apa kau mau invest kalau kau tak ada duit? Jadi saya cakap sama orang, sepatutnya kau orang ni bisnes dulu macam tu. Jadi alhamdulillah saya dengan pagi ni saya dengan Sifu punya sharing, saya nampak lebih jelas lah. Actually kita perlu buat duit dulu, dan saya nampak matlamat Forever Living ni. Dan satu lagi antara saya kaitkan sikit dengan apa yang Ustaz Zamzam, saya mentor saya selalu bagi tahu juga. Manusia ni boleh dibentuk. Maksudnya bila kita invest pada manusia, macam Sifu buat invest pada FBO di Filipina, kita invest pada manusia dan kita develop diorang boleh buat lebih banyak income daripada mungkin ada property semua tu. Sebab property dia fix macam tu. Tapi kalau manusia ni bila diorang mungkin boleh bagi effort lebih, usaha lebih, maybe income tu lebih tinggi. Maksudnya inilah pula, ini the best lah. Patutnya kita nampak ini sudut pandang Forever Living yang lain lagi. Amazing. Thank you Sifu. And so saya mau share kesyukuran. Alhamdulillah saya dapat join pagi ni, dan alhamdulillah thank you Sifu sebab bagi saya peluang untuk sharing juga. Dan saya mau bagi tahu sedikit progress tim saya semua. Alhamdulillah makin buat target masing-masing. Kami semua masih stay dalam 5 posisi. Cuma minta tolong doakan kepada antara tim saya ni ada yang positif COVID dan di quarantine, dan dia macam agak down sikit. Lepas dia sudah nampak dia punya result tu, so kita tolong doakanlah. Saya pun tidak push dia sikit masa tu setakat ni. Cuma dan antara juga saya mau share juga
saya punya target bulan ni masih lagi saya target 50cc, 65cc dan 50cc untuk semua tim saya. Kami ada 4 orang yang azam untuk buat 50cc, and saya sangat percaya dengan ayat the power of khidmat. Saya sekarang ni target saya punya upline untuk capai CBM level 1, dan saya target juga saya punya upline kepada upline iaitu Ustaz Zamzam, dia capai CBM level 3. Maksudnya di sini saya sangat yakin bila saya target untuk bantu diorang, khidmat diorang, saya akan dikhidmati. Itu selalu saya diajar juga. Okay, thank you Sifu. InsyaAllah terima kasih semua dan all the best semua tim-tim insyaAllah. Okay, thank you. Ya. Kita thank you Dean Joseph sharing. Sifu bagi tahu sekarang Sifu ada macam 1.2 juta main property di Filipina, tapi Sifu bagi tahu India tengah grow tau. Dia boleh sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, okay? Ini adalah satu investment yang Sifu rasa paling tepat paling tepat sekali So you orang kena fikir, okay? So thank you Dean Joseph for sharing. So next kita teruskan dengan Syafinas Jamaluddin. Yes. Hello Sifu. Yes, morning. Assalamualaikum semua. Okey. Okey Sifu. Bulan lepas Fina sharing pasal untuk target 5cc grade A. Alhamdulillah bulan ni Fina dapat. So Fina macam tak sangka Fina boleh buat. Walaupun mula macam rasa macam boleh ke tapi alhamdulillah Finas dapat buat. Terima kasih yang mendoakan. Kali ni Finas target untuk dapat fighter. Mula Finas join, Finas target dapat nak dapatkan 7. Alhamdulillah Finas dapat 1 bulan ni. Finas minta doa banyak, doakan Finas untuk dapat lebih-lebih lagi supaya Finas pun dapat memberi lebih-lebih lagi kepada semua fighter Finas. Okay? Finas doakan kita pun sama-sama berjaya, kita sama-sama mencapai kejayaan lagi. Itu je pada saya Sifu, sebab saya tengah sebab ni saya tak tahu nak cakap apa. Okay, thank you. Okay, yes. Kita tanya kepada Finas ya sudah settle 5cc grade A. So you boleh mula fikir A+ bulan depan. Okay? Think and grow rich ingat, okay? Mula fikir yang lebih besar lagi yang you belum pernah capai. So itulah cara dia, okay? So kita ucap kita doa bagi Finas terus capai 7 orang VIP tadi. Okay. So next kita move on to Lokman Muhammad. Yes, Lokman. Ada Lokman? Tak dengar, kena buka suara. Halo. Boleh tak? Okay. Hai Sifu. Boleh. Sifu dengar Sifu? Boleh. Hello Sifu. Ya, dengar. Okay. Teruskan. Pagi Sifu. Pagi. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih sharing daripada Sifu pagi tadi. Saya tengok muka Sifu dah energi. Bila dengar Sifu berkata-kata, tambah lagi energi. So, kesyukuran saya pada pagi ini adalah bersyukur kerana masih diberi nafas, sihat walafiat. Yang kedua, syukur semalam saya close 1 set SYJP. So, saya complete 5cc Sifu. Sebelum-sebelum ni saya akhir-akhir bulan juga nak beli 5cc, tapi so hari ni saya fikir the next month saya akan buat A+ untuk 5cc. Okey, yang ketiga Sifu, saya bertambah yakin untuk membantu grup-grup masyarakat orang di luar untuk tambah sihat dan tambah poket. So ada satu testimoni. Sebelum ni saya ada sakit dekat kaki, itu gout. So saya consume Nectar dengan RTC. Memandangkan pada masa tu Royal Jelly tak ada stok. So saya lebihkan minum Nectar, dalam 2 hari 3 hari dah sembuh Sifu. Alhamdulillah. Thank you Sifu. Okay. Yes. Terima kasih. Okay, thank you.
testimoni yang bagus betul-betul kalau sakit kaki, gout nektar, minyak ikan memang sangat membantu, okey. So kita doa bagi Lokman sudah capai A. Nampak tak itu tornado, bila tornado you tahu kenapa? Kenapa Lokman dia macam semalam dia macam mana pun dia mau dapat satu VIP. Kalau dulu tak ada. Because dia nampak apa tornado, nampak itu puting beliung okey. So sekarang setiap orang setiap bulan you ada 3 sampai 4 kali closing. Minggu pertama closing first macam month end you mau closing, mau dapat 5. Kalau tak jadi you minggu kedua you mau dapat 5, betul tak? Dia ada 3 sampai 4 closing. Itu sebab you akan nampak banyak peningkatan, okey? So kita doa bagi Lokman untuk terus maju. So next we move on to Izzat Aziat. Izzat. Okey, Assalamualaikum. Pagi. Yes, pagi. Alright, terima kasih kat semua yang kita hormati Sifu Datuk Desmond dan yang lain-lain lah. Dan terutama saya punya Sifu mentor Ustaz Zamzam dan tim Aziat. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak syukur dan nak terima kasih dekat Datuk sebab apa dah sediakan ilmu sangat banyak lah. Dan terutama bila buat buku 1 juta bukan wang ni saya memang tertunggu-tunggu. Tengah dah order belum sampai lagi. InsyaAllah akan sampai. Dan apa saya nak share kat sini, siapa nak dengar saya share, say I. Ni benda best ni. Apa yang saya belajar, ilmu dia akan menentukan income. Jadi siapa yang berkira-kira nak bayar iuran kebijaksanaan, dia akan terpaksa bayar cukai kebodohan. Jadi saya sangat syukur tim BOI sangat committed, dia bagi kita platform, dia bagi kita ruang, ada recording daripada kelas-kelas yang kita boleh pakai. Ini semua sangat membantu untuk kita sebagai FBO untuk berjaya. Dan macam Sifu pernah cakap, ini adalah shortcut to success. Kalau orang lain macam Datuk share tadi, orang nak ambil masa berpuluh tahun, Datuk dah ambil 24 tahun untuk belajar ataupun buat whatever ni, dan dia dah buat buku yang mana kita dah boleh baca dan habiskan masa dah mungkin 2-3 hari boleh habis baca, dan insyaAllah kita akan dapat ilmu tu, dan inilah shortcut dia. Okay, dan antara ni point saya, bila kita tak berkorban untuk ilmu, dia susah nak dapat keberkatan. Jadi antara poin penting, kita nak ada buat pengorbanan untuk ilmu ni, kita ada buat pengorbanan. Kenalah bayar sikit, tak mahal pun. Okey, kemudian saya nak share my impian. Okey, saya suka saya share impian saya. Tadi saya punya leader, Dean Joseph. Ni saya punya projek untuk manager. Jadi saya insyaAllah doakan saya bulan ni settle gear 3 1 cc dan insyaAllah bulan depan 150 cc. Dan saya bulan ni juga Tuan Dean insyaAllah dia akan jadi manager dan dia akan fight untuk dia punya 600 cc. InsyaAllah saya akan sumbangkan CBM pada Datuk Desmond insyaAllah. Kemudian saya by hujung tahun ni saya akan sediakan 3 orang daripada leg saya untuk diorang ni semua dah settle manager dan dah gear, dah masuk F2, dah dapat F2D. InsyaAllah start tahun depan Januari kita akan terus fight. InsyaAllah by hujung tahun saya tak akan settle selagi tak dapat CBM level 2 insyaAllah. Okay, kemudian saya nak cakap apa juga, bila kita dapat duit F2D ni, apa yang saya belajar, kita jangan tambah hutang. Sebab apa, kita ni tak tahu bila kita nak mati kan. Jadi kita tak naklah amalan kita tergantung-gantung. Orang beriman ni kalau dia mati dalam keadaan buta, amalan akan tergantung. Jadi insyaAllah kita guna duit F2D nak selesaikan hutang-hutang. Dan insyaAllah bila kita CBM, kita beli kereta. Itu saya sampaikan dengan tim saya, insyaAllah kita guna duit CBM untuk beli kereta insyaAllah. Saya nak sumbangkan 3 CBM daripada grup Freedom Fighter untuk Sifu tahun depan insyaAllah. Terima kasih semua. Okey, wah, nampak? So ini satu contoh yang baik sudah think tau. Nampak tak? Dia sangat jelas dia mau berapa CBM, bila nak CBM. Ini sudah mula think, iaitu benda yang belum capai lagi. So semua di sini you kena belajar. Sekarang mula fikir bila you nak CBM, think. Fikir something yang you belum capai lagi. So thank you Izzat punya sharing. So next we move on to Purnama Karyon. Yes. Tak dengar, kena buka suara. Okey. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh dengar Sifu? Yes, boleh. Teruskan. Okey, alhamdulillah.
Okey, pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada semua tim-tim AUC dan saya punya upline juga termasuk Kak Lila. Okey, sebenarnya pagi ni Purnama nak share tahu. Purnama punya pengalaman. Okey. Purnama join Forever ni tanpa keizinan suami Purnama. So banyak hangan lah. Okey, Purnama berjual di tempat, satu di kampung dan satu di kawasan bandar. Okey, bila Purnama di kawasan kampung, okeylah Purnama tak dapat bilang orang tiada halangan dari suami sebab dia di bandar kan, so Purnama kampung. Tapi bila di kampung, Purnama dapat halangan sebab dekat kampung tu line internet tak okey. Okey, line internet tak okey. Lepas tu suami Purnama kata kau tak boleh keluar dari rumah. Jadi kalau tak boleh keluar dari rumah, macam mana Purnama nak COD-kan barang-barang jualan kan? Lepas tu Purnama tak ada kereta dekat kampung. Tapi Purnama tak putus asa. Okey, kalau Purnama dekat bandar pula sebab suami ada kan. Kalau Purnama duduk rumah pun tak boleh nak pegang handphone sebab dia ada. Kalau dekat kedai pun kalau dia ada pun Purnama tak pegang handphone. Jadi masa Purnama bis Purnama Forever sembunyi-sembunyi. Tapi Purnama tak putus asa. Purnama tanya saya sampai satu hari Purnama jumpa seorang penjual besar. So dia COD ke rumah Purnama, lalu Purnama deal dia sebab dekat dia tinggal tu di situ Purnama lalu customer. So saya tanya dia tak kalau nak sell rumah you untuk sim produk I. Kalau sebab anak dia pun selalu COD. So saya kata boleh tak kalau Purnama nak upah nak you COD produk-produk Purnama. So dia kata boleh. Alhamdulillah Purnama sukalah sebab lepas ni Purnama tak ada masalah untuk COD. Lepas tu kalau dekat kedai suami pula, kalau dia ada, okey tak buka handphone lah sebab nak jaga hati dia kan. Okey, tapi bila dia tak ada, okey Purnama swing tau iklan. Lepas tu sambil jual barang-barang dekat kedai dia, setelah orang dah buat bayaran kan, Purnama akan ceritalah, okey mana you tak nak di produk kesihatan harian ada macam ni, bagi tahu lah masuk. Kadang ada yang orang akan, oh ya kak you ada macam kesenangan saya ambil barang-barang kedai sama buat sell forever macam tu je. Di sini Purnama bagi tahu dekat Forever FBO yang lain, walaupun ada banyak line internet dalam dapat masuk kelas macam Purnama lah sebab ada suara apa semua kan tak bagi izin, tapi itu bukanlah penghalang bagi Purnama. Purnama tetap buat juga. Dan akhirnya alhamdulillah pada bulan ni Purnama pun rasa sangat-sangat terkejut sebab saya sekarang sampai hari ni Purnama dah dapat 3 BIP. InsyaAllah Purnama nak capai 7 BIP untuk Ogos ni. Lepas tu Purnama nak minta tolong semua doakan Purnama semoga pada bulan September ni Purnama dapat capai label supervisor lagi. Minta doa untuk semua. Dan apapun halangan kita jangan sabotaj diri sendiri, teruskan berusaha. Kalau ada masalah cari upline. InsyaAllah itu saja setakat hari ni. Okey, wah. Terima kasih pun. Thank you. Kita thank you Purnama punya sharing. Memang satu cabaran Sifu sentiasa kata, salah satu cabaran yang kita akan hadapi adalah orang kesayangan kita. Macam suami, isteri, boyfriend, girlfriend, macam-macam lah. Tapi Sifu pun pernah tengok lah banyak kisah benar yang bila isteri buat satu hari, itu suami pun dulu tak sokong. So tiba-tiba full time. Suami ikut isteri full time forever. Okey, banyak sangatlah testimoni macam ini. Dan Sifu doa bagi Purnama terus maju. Kalau kita doakan satu hari nanti suami akan sokong. Sokong penuh kepada Purnama untuk buat bisnes ini. Okey, thank you. So next kita move on to Noazila. Noazila ada. Okey, Noazila. Morning. Assalamualaikum semua. Yes. Morning. Terima kasih, saya syukur saya sihat dah sebab saya disahkan positif COVID 1 No Azila dulu bukan Nurul Azila. No Azila dulu. You nanti sekejap, okey? Nur Azila Okay. Sifu. Ya, betul. You. Assalamualaikum. Pagi. Pagi. Nama saya Nur Azila binti Muzamil. Saya daripada rangkaian Cikgu Sharifah Nurul Farah Idayu. Saya saya nak share kesyukuran. Maaf itu saya macam menggigil sikit pagi ni. First time sharing. Dah lama tahan terlalu lama. So menggigil sikit.
Saya gabunglah 3 kesyukuran dan 3 kegembiraan saya. Saya syukur dan masih gembira saya masih lagi di Forever. Saya bersyukur dan gembira keluarga dan BFF saya terbuka hati join Forever. Okey, lepas tu saya bersyukur sangat dan gembira saya dapat close SYJP dan upline saya aka junior saya aka adik semualah tak tinggalkan saya. Walaupun saya ni macam naik turun macam down tapi dia tak pernah tinggalkan saya. Okey, saya kenal Cikgu Ayu tahun 1999. Dia cari saya, saya join Forever, saya jumpa dia, saya terdetik sebab dia selalu dulu dia share kat FB pasal Forever, and then yang terdetik triggered sangat, saya nampak dia dekat Stockholm. Saya happy sangat, walaupun saya tak join Forever, tapi saya sorak masa dia, masa tu Stockholm pakai baju kuning kan. Memang dia cantik sangat sebab dia, saya kenal dia lama dulu sebelum yang semua orang kenal dia yang sekarang. Memang perubahan dia memang sangat-sangat amazing lah pada saya sebab saya satu bilik dengan dia, saya tahu dia kenal. So saya terus masa lepas tu dia balik lama jugalah saya nak attach dengan dia. Dia pun tiba-tiba dia message saya sendiri, mungkin dia dengar suara hati saya ke apa, dia message, Assalamualaikum Kak Ila, apa dia macam tak cakap pasal Forever, dia just cakap tanya khabar sebab dia tahu mungkin dia tak tahu mungkin sebilangan orang tak suka MLM kan. Dia ada cara dia attach dengan saya sebab saya ni suka pada relation, cakap-cakap, sharing macam tu. So saya jumpa dia kat McDonald, masa tu saya kata okey saya akan join. Tapi daftar kat 28/12/2018 diikut. So sejak tu dia bagi saya, dia ada share pasal apa everything kat saya. Macam dia tak tinggalkan saya. And then yang saya tahu ni memang betul-betul down. Sangat-sangat down sebab sebab sikit ibu, minta maaf. Ayah saya meninggal 19/1/2021 hari Selasa. Saya macam sedih sebab saya help orang tapi saya rasa bapak saya tak boleh help. Cumanya saya jaga dia 12 hari di ward. Saya angkut macam seolah angkut satu kedai Forever dekat hospital. Orang semua tengok. Saya guna, saya tak berapa nak makan, saya jaga bapak saya tak cukup tidur tapi saya makan, saya Arctic Sea, madu, AVG kuatkan saya. AVG tu kan kat luar bila apa sejuk tapi saya setiap hari beli ais, saya beli yang pack tu saya letak ais. Saya minum, itulah sumber kekuatan saya. Ayu still bagi dia tahu saya tak apa-apa tapi dia still message, dia tanya khabar apa semua. Maksudnya dia tak tinggalkan saya tapi dia tahu saya dalam tak boleh nak layan tapi dia message dan saya tak membalas sangat dah. Saya ni macam kadang-kadang berhutang, rasa bersalah kat dia. Tapi dia tak pernah terasa hati dengan saya. Lepas tu saya masa saya kat ward tu doktor sendiri pun admit Forever ni memang bagus. So saya rasa semangat lepas tu tapi dia kata cuma keadaan ayah saya ni dah tahap akhir. Sebab kita orang suddenly tahu dia tahap akhir 4 kanser pankreas. So saya ada bagi juga dia AVG dengan madu, campur madu sebab dia kata masa AVG yang raw tu dia tak boleh, campur madu pun dia tak boleh, dia keep on muntah. Memang keluar semua. Doktor bagi 6 bulan. Saya masa tu ya Allah, bagilah 6 bulan ni cuma at least ayah saya dapat bertahan lama dengan Forever. Saya memang mazam tapi yalah kita merancang, Tuhan menentukan. Ayah saya doktor kata 6 bulan tapi 12 hari je dia pergi. Dan saat dia pergi dia ada tinggal pesan, buat betul-betul apa yang kau buat. Ayah sayang kau. Jaga keluarga baik-baik. Buat hargai orang terliling. Dia sebab benda tu Forever ni doktor cakap dia tak boleh menyembuhkan, dia cuma melegakan ayah saya je lah sebab dia dah tahap akhir kan. Okey, tu okey tinggal tersedih tapi saya nak cakap kita ni apa yang kita post
status kita tak tahu tau. Apa yang kita post status kita yang jadi bacaan orang. Apa tindakan dan tingkah laku kita yang jadi perhatian orang. Apa perkataan kita yang jadi ingatan orang. So kita perlulah macam menjaga apa sebab kadang-kadang apa yang kita buat orang akan mark orang lain. Jadi kita buat Forever ni betul-betul ikhlas, betul-betul kita nak help more people. Sebab daripada kita, itulah kita ni adalah branding Forever. Kita adalah maskot Forever, diri kita. So saya bersyukur sangat kesatuan dalam AS Team ni macam saling bantu-membantu untuk maju ke hadapan menghadapi ujian sebab kita nak untuk kesenangan family kita di masa hadapan. So saya minta semua doakan pakcik saya sekarang COVID positif dekat Semban, nama dia Kamaluddin bin Ahmad. Minta doakan dia sembuh cepatlah. Lepas tu saya nak ungkap satu benda. Kita kena tiru. Sekarang dulu saya macam apa tau, gairah sangat. Tapi bila tu saya sedar apa yang saya silap, apa yang halangan saya, barrier saya. Dan selepas Cikgu Ayu buat satu grup kat kita orang, AS Team, dia ada asingkan. Dia dah target. Kita ada satu grup, wake up call. Dekat situ, dia target semua. Saya nak semua dalam grup ni akan left group. Sebab grup ni saya nak target untuk manager. Dia buat share, dalam situ kita orang share apa je kita buat. Okay, kita share apa semua. Sebab saya buat benda ni, saya tak banyak yang macam JEP, tak apa. Tapi saya share daripada diri saya. Saya buat happiness, saya tunjuk. Saya seronok di Forever. Saya happy sangat dengan Forever. Walaupun saya dapat, dulu saya pernah dapat RM3 aja bonus. Saya happy sangat. Sebab Forever ni tak tipu pun. RM3 pun dia back in kan. Lepas tu, kita, kata-kata saya, kita kena tiru kesetiaan Sifu Desmond dan Simu Grace. Kita kena tiru kecakalan Kak Juraida. Kita kena tiru kesungguhan Cikgu Ayu. Kita kena tiru kesabaran Cikgu Syah. Kita kena tiru kegembiraan Kak Hamizah. Kita kena tiru keceriaan Najah. Kita kena tiru kelembutan Abang Syarul. Dan paling saya suka tiru kesetiakawanan Roshaliza, Ija. Terima kasih banyak sebab Ija, dia sideline tapi dia sokong. Kalau saya tiba-tiba habis projek, dia bagi macam pinjam kejap. Sebab sekarang ni pun delivery lambat kan. Dia bagi support tau. Kak Ila, you can do it, you can do it. So dia dah jadi supervisor. Saya memang jealous sangat. Dia dulu saya kata, okay Kak Ila, you boleh buat. Tak apa Kak Ila, 5 sisi tu kejap je, pejam mata je. Saya macam rasa seronok sangat-sangat. Saya memang target, kalau boleh setiap hari saya memang mesti lepas sales 0.15 cc. Sisi personal dah lepas 1 cc. Okay, lepas tu Cikgu Ayu target saya 5 SYJP. Tapi saya target 4 SYJP sebab saya nak 1 minggu mesti 1 SYJP. Saya dah achieve 1 SYJP. Minggu ni, minggu kedua saya nak achieve lagi 1. Doakan saya. Cuma minta maaf lah saya share apa sebab saya terlalu lama sangat rasa nak share dekat sini. Kegembiraan, happiness. Terima kasih banyak-banyak Ayu, kecil. Terima kasih tak tinggalkan akak. Akak bersyukur sangat. Akak sedih sangat tak tahan. Dia malam tadi menangis sebab Ayu keep on. Tengah-tengah malam pun dia akan layan saya. Dia akan kadang-kadang kalau saya call tiba-tiba 2-3 pagi pun dia akan layan. Dia tak tinggalkan anak tim. Dia ada sama. Kadang-kadang saya blue tick pun dia tetap tak jemu-jemu push. Sebab saya dulu pernah 5 cc 3 bulan betul-turut. Tapi saya down lepas ayah saya meninggal. Saya down teruk, saya down. Bayangkan daripada bulan 1 sampai bulan 8. Tapi ini memang dah insya-Allah wake up. Saya nak reach 5 cc. Sebenarnya saya nak target 5 cc sebelum 15. Tapi tak boleh, tak dapat grade A lagi. Dapat grade B. InsyaAllah saya tak nak lah grade yang lagi bawah. So saya dekat kita macam selalu dilaung-laungkan semua. CC boleh kalah tapi semangat jangan kalah. Help more people. Kita mungkin kita kena sabar. Sebab saya pun yang SYJP tu saya attach dengan dia hampir setahun. Baru dia assign sebab saya keep on tak pernah jemu-jemu sebab saya bagi dia sample pack. Saya sanggup pergi beli kat Eco.
Saya bagi je lah benda sebab saya perfect forever macam tak puas. Saya bagi, saya buat. Saya buat sendiri. Saya bagi dia tengok ketekunan, lepas tu saya keep share, akhirnya dia terbuka. Okay, dia tu bagi IC je, tak cakap banyak. Lepas tu macam biasalah, help my people, the power of forever is the power of love. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, wah. Bagus, okay. Thank you. Memang sudah sembelit lama. Tengok. So itu sebab Sifu kata kena sharing lebih. Bila you sharing lebih, you sangat best lah. So memang Sifu dengar banyak story tadi Cikgu Ayu bagaimana dia follow up, bagaimana dia betul-betul lah Cikgu Ayu dia guna hati untuk buat bisnes ini. Itu yang Sifu amat suka lah. Dan yang penting bila kita buat bisnes, kalau dapat doa dari orang tua itu memang satu suntikan semangat lah. Sifu harap ini adalah satu suntikan semangat lah untuk kamu terus maju lagi untuk tunjukkan hasil kepada ayah. Okay? So doa capai 5cc, bukan 5cc saja. Ini tahun terus pecah rekod lah. Sifu bagi satu cabaran. Ini tahun settle F2D juga. Okay? So thank you. So next, so kita teruskan kepada Nurul Asila. Yes. Assalamualaikum. Morning. Morning. Minggu lepas memang attend kelas je. Tak dapat nak sharing apa pun. So, saya disahkan positif COVID 1 bulan 8. 4 bulan 8 saya buat swab dengan KKM. Lepas tu hari Sabtu 14 bulan 8 saya dah buka gelang, saya dah habis kuarantin. Dan semalam nak ceritanya sepanjang 10 hari saya kuarantin, saya cuma amalkan set immune system lah. Yang alhamdulillah memang cepatlah recovernya daripada yang mencuba recover saya ni. Dan masa berapa hari ke-3 ke-4. Mula saya hilang deria bau tau. Memang tak ada deria rasa, semua tak ada semua. Mula saya minum Pomestin, tak rasa apa-apa. Tak rasa masam apa. Memang biasa saya minum. Hari ke-2 saya minum, maknanya hari ke-5 kuarantin saya minum. Saya punya dah deria rasa dah ada. Dah deria rasa dah. Lepas tu semalam KKM telefon sebab untuk hari last day quarantine nak telefon kan. Dia tanya dekat saya, Puan ada ambil produk apa-apa tak? Cakap, ya saya ambil produk Forever. Dia kata, apa yang Puan ambil? Saya cakap, saya amalkan aloe vera, madu. Cakap. Saya amalkan juga beri propolis. Sampai dia kata selama ni orang kalau selalu dah hari ke-10 pun stay lemah, tak boleh percaya dia punya simptom masih teruk kan. Saya tak ada simptom, saya tak demam langsung sepanjang 10 hari. Saya ke kuarantin memang tak demam. Alhamdulillah lah memang saya amalkan propolis semua kan. Suami saya pun positif, anak saya je negatif. Suami saya 3 hari je demam. Dia tak ada sakit kepala, tak ada apa. Saya pun sakit kepala, sakit tekak lah saya. Just ringan, gejala ringan. Mula-mula kita rasa memang kita akan down. Kita dapat tahu kita akan down. Terus tu lama fikir kita kena think positif untuk kita lawan COVID ni, kita kena positif kan. So saya pun keep on masuk kelas. Kak Yu saya GRTC dah buat kelas, masuk juga. Walaupun keadaan terbaring, kalau kan memang sebenarnya COVID seria. Sakit je COVID ni. Jangan kata tak sakit, memang sakit. Tak boleh nak bangun, kita tak ada selera nak makan. Kita kena kuatkan diri untuk makan. Kita kuat sendiri, memang kita kena ambil suplemen tu memang the best kan. Saya pun amalkan semua tu. Semalam KKM tanya apa yang awak boleh kongsi yang produk yang saya amalkan. Saya kata saya amalkan produk Forever. Saya kata memang penyakit kita bermula pada usus kan. Kena usus kita kena detox dulu. Lepas tu saya kata saya makan bipropolis. So tanya bipropolis tu untuk apa? So saya kata bipropolis tu antibiotik semua jadi daripada lebah. So dia kata, oh baru saya tahu ada antibiotik semua jadi.
So macam saya terkejut bila orang KKM boleh tanya saya, saya amalkan sebab dia kata selalunya orang yang amal 10 hari masih lemah, tak boleh bercakap apa, dia simptom teruk. So saya sepanjang quarantine tak ada pergi CAC langsung. Memang tak ada simptom sakit dada ke, tak ada, semua tak ada. Alhamdulillah, saya memang mengaku dengan produk yang kita amalkan, kita pun amalkan makanan yang sihat kan. So saya cakap, sebab mula-mula dapat tahu, saya tak tahu pada mana dapat COVID ni, sebab tak keluar mana-mana pun, tiba-tiba positif. Sekarang bukan duduk rumah je boleh jadi tak dapat. Duduk rumah pun boleh positif saja. So macam orang KKM mengaku semalam dia macam mengadu dekat saya, kata, kita orang dah penat. Dia kata kita fikir, kenapa dia cakap saya? Ada bakat, ada. Dia cakap kat saya, kenapa dia boleh beritahu yang saya, dia dah penat. Dia kata, lepas tu semalam dia kata, boleh tak saya nak share nombor, dia cakap, tanya saya, boleh tak saya, dia share nombor saya bagi dekat orang lain yang mana perlukan apa, yang saya cakap tu kan. Saya kata, share lah. Saya macam bersyukur sangat sebab mula-mula kita fikir tak boleh, fikir negatif juga. Lepas tu bila kita ada duduk circle positif, alhamdulillah kita punya boost kita punya immune system juga. Lepas tu kita banyak berdoa semua kan. Saya memang bersyukur sangat Forever. Memang ya Allah amazing kan. Mula fikir teruk ke nanti kan. Fikir ramai yang meninggal, ramai yang mati. Ya Allah, aku memang dah fikir tu je, lepas tu fikir balik. Tak apa, saya percaya kat produk. Saya percaya kat produk, alhamdulillah. Sepanjang tu memang habislah sebotol minyak ikan, sebotol propolis, banyak aloe vera gel, 4 botol, 10 hari tu. Saya memang amalkan betul-betul double boost semua tu. Alhamdulillah, saya dah sihat. Cuma batuk sikit lagi. Nak share tu je, Datuk. Terima kasih. Okay, thank you. Ya, semua Sifu nak pesan semula lagi ya. Semua kena betul-betul. Sifu kata, Sifu pun sedih lah kalau tengok FPO kita kalau kena COVID. So, walaupun ada produk tapi kita kena jagalah. Sifu pun kena marah tau. So, kadang-kadang Sifu sambut tetamu, dia datang rumah, Sifu tak pakai mask. So, downline Sifu pun sudah bising. Cakap, kenapa you tak jaga baik-baik? Because bagi orang yang belum kena COVID, memang dia tak tahulah berapa susah tau, berapa susah tau. Kita nak nafas ke, makan ke, itu pun sangat susah. So Sifu harap semua kena jaga diri ya. Setiap masa lah kalau ada jumpa siapa pun pakai mask, even you keluar rumah saja, kalau jiran kita kalau ada kena COVID pun dia senang tau. Sekarang itu Delta apa dia boleh sebar melalui udara tau. So sangat bahaya. Dia walaupun kita jaga distance pun dia boleh kena. Okay? So Sifu harap semua jaga. Baik-baik. Okay? So sekarang Sifu jemput lagi. Because hari ini ada satu event Sifu nak bagi tahu. Nanti pukul 3. Okay? Sifu nak share. Sifu akan bagi tambah ini capacity Prof akan bagi ini topik ancaman Delta dan Lambda COVID-19. Okay. So kalau kamu semua nak minat nak masuk, okay, you terus klik Sifu hantar link ke dalam grup ini. So you orang boleh masuk nanti. Okay, masuk nanti. Okay, you copy dulu itu link. Nanti pukul 3 you masuk. Sifu akan tambah capacity ini event ke 1,000 orang. So jangan risau, okay? You boleh jemput kawan semua masuk. Sifu nak you orang semua kena jaga baik-baik lah, okay? Okay. So mungkin kita sampai sini saja. Kita punya teppanyaki because Sifu tahu you orang semua sudah dapat banyak manfaat lah daripada teppanyaki pagi ini. Dan last kali Sifu pesan semula semua kena kita jaga kita lah. Macam kalau you tengok semua benda yang sampai rumah Sifu Sifu mesti sembuh dengan itu ubat lah. Sifu beli satu ubat sembuh semua pasa yang sampai ke rumah Sifu. Dan dekat rumah Sifu pasang OKA sepanjang hari tau. Satu hari Sifu pasang Sifu tak kasih virus boleh hidup dekat rumah Sifu, okay? So itu yang kita kena jaga dengan baik-baik, okay? Dan
jangan lupa cepat pergi daftar untuk dapatkan suntik vaksin. Okay, walaupun sudah suntik vaksin bukan bermakna kita boleh tak perlu pakai mask So kita masih perlu jaga juga. Okay, so kita doa bagi semua FBO kita yang kalau yang sudah ada kena COVID cepat sembuh. Okay, cepat sembuh. Okay, dan yang kita masih sihat lagi kena jagakan diri. Okay. So ini adalah antara pesanan akhir kepada Teppanyaki hari ini. So last kita sama-sama nyanyikan slogan kita. Okay, so are you ready? Ready, Sifu. Okay. Yes, no limit. Go, go, go. Go, go, go. Millionaire. Kita juara. Kemenangan suara. Kita menang. Kita juara. Kita Yes, Okay.